Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbaras samawati wal ard isrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Masih lagi kita diberikan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita boleh berjumpa di dalam ruangan pengajian kita malam. Insya-Allah pada pusingan kita, pada perjumpaan kita sekali ini, kita akan mari membicara tentang masalah tafsir surah Ghafir. Setelah mana kita telah baca ayat Al-Quranul Karim daripada awal ayat sehingga sekarang ini, kita sampaikan kepada ayat yang ke-55. Ayat yang ke-55 setelah daripada Allah Subhanahu wa taala beri perjanjian kata dia itu akan beri bantuan pertolongan bagi rasul-rasul dia dan orang-orang yang beriman di dalam hidup pada dunia ni lagi, sebelum daripada Tuhan nak beri pula pertolongan pada hari kiamat nanti. Itu adalah janjian Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah Taala itu suruh kita itu bersabar di atas apa yang kita itu nak buat kerja. Kerana dalam agama kita ni kena pakainya sabar. Sabar dalam arti kata kita nak tunai perkara yang Allah Ta'ala memfardukan di atas kita, menjadi bebanan kewajipan di atas kita. Sabar untuk kita nak tinggal perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tak suka, tak reda. Kita kena guna sabar belaka. Dengan sebab itu Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita itu bersabar, kerana bahawa sesungguhnya perjanjian Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, dan Tuhan suruh kita itu minta ampun kesilapan, kesalahan kita yang kita berlaku dengan Allah, dengan manusia, dengan makhluk-makhluk. Kita kena minta ampun, minta maaf. Dan hendaklah kita itu bertasbih pagi dan petang
Sebagaimana alim ulama kita beri penerangan di sini, iaitu suruh kita semaya cukup 5 waktu, jaga semaya kita, jaga cara amal ibadat kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ayat yang seterusnya kita akan masuk, iaitu ayat yang ke-56 daripada surah Ghafir. Adalah kita ambillah Quran, kita tengok dengan mata kita, pegang Quran, kita akan dapat ganjaran. Dan kita dengar pula pentafsiran, itu ganda lagi kebaikan kepada kita. Kerana Al-Quranul Karim adalah kebaikan bagi kita, nak bawa kita kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-56 itu Allah Ta'ala firman kata, Innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighih fasta'iz billahi innahu huwas sami'ul basir. Jadi ayat yang ke-56 daripada surah Ghafir ini, kita mari tengok maksud dulu. Allah Subhanahu wa taala nak royak gapo kepada kita. Tuhan kata sesungguhnya orang-orang yang membantahkan. Yujadil makna membantahkan mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu ni, dengan tidak berdasarkan barang bukti yang sampai kepada mereka daripada pihak yang diakui benarnya. Tidak ada di dalam dada mereka malaikat perasaan mahukan kebesaran supaya mereka derhakai. Supaya mereka derhakai kemahuan yang mereka tidak sekali-sekali akan dapat mencapaikan. Oleh itu, mintalah perlindungan kepada Allah daripada angkara mereka. Sesungguhnya dialah jua yang amat mendengar lagi amat melihat. Itu dengan cara sepatah lalulah maksud daripada ayat yang ke-56 daripada surah Ghafir. Jadi ulama kita ni, dia nak beri lagu mana penerangan kepada kita, mari kita pakat tengok. Dia kata sesungguhnya mereka yang membantahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka yang mempertahankan, mereka yang menolakkan akan kebenaran dengan kebatilan. Mereka yang tukar ambil benda hak batil sedangkan dia tahu benda al-haq tu macam mana. Ini adalah satu fitnah yang berlaku di dalam hidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala ni beri amaran kepada kita supaya kita jauhkan diri kita daripada ini perbuatan. Jangan kita sama sekali tukar benda yang tak kena, benda yang batil dengan benda yang al-haq. Pilih benda batil, tinggal benda al-haq. Itu adalah kesalahan yang besar. Maka cara manakah mereka itu nak tolakkan benda benar dan nak menerimakan kebatilan? Yujadiluna. Mereka itu berbantah. Berbantah ni mana? Guna lidah dia. Guna lidah dia dengan hujah-hujah yang tidaknya benar. Bawa datang kesamaran. Sebenar bukan hujah. Akan tetapi itu adalah kebatilan yang sengka oleh manusia, kata dia tu benar. Kata dia itu benar. Kerana kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah, maka janganlah ragu-ragu lagi, jangan duk jadi keraguan lagi, tak boleh. Kebenaran itu hak Allah Ta'ala hantar mari, kirim mari, utuh mari, melalui Jibril, melalui Rasul alaihi salatu wassalam kepada ining kita, kepada ining ummah, ini manusia ni lah, kepada manusia.
Mereka itu yujadiluna fi ayatillah. Kepada keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakak duk bantah, pakak duk kecek, pesing kata cari jalan untuk nak mengangkatkan kebatilan di atas kebenaran. Itu makna kata yujadiluna fi ayatillah. Kalau zaman dulu juga, kalau kita tengoklah, seumpama zaman Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, daripada kaum Quraisy, tak kala Nabi baca akan ayat Al-Quran, dia bantahkan sehabis-habis bantah. Bawa mari kekuatan akal fikiran dia untuk nak menolakkan kebenaran yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwa kata perkara yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Muhammad ni alaihi salatu wassalam, tidak kita boleh nak terima. Tak makan dengan akal, tak sesuai dengan semasa, tak sesuai dengan makna kata masa, tak sesuai dengan tempat, tak sesuai dengan suasana. Beberapa tuduhan, beberapa putablik mereka untuk nak wi manusia itu jauh daripada gapo, jauh daripada ajaran hak betul yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul batil semua yang ada atas muka bumi ini semenjak daripada zaman Nabi SAW sampaikan ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha, dia akan bawa itu perjalanan. Gapo itu berjalan? Yakni membantahkan jalanan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa huraya, dengan beberapa cakapan, dengan beberapa putablik mereka. Untuk nawi orang itu tak percayakan kepada benar-benar. Karena benar-benar ni suka dan jadi susah bagi orang yang Allah Ta'ala tak beri hidayah kepada dia, ya boleh nak terima tak boleh. Nabi Muhammad SAW royak kata semalam ni aku pergi ke Palestin. Naik pula ke langit. Temuh pergi langit kedua, langit ketiga, langit yang keempat. Kelik mari ke Mekah ni belum daripada subuh. Ngiling orang. Sebenarnya Nabi Muhammad ni royak benar-benar. Akan tetapi kaum dia nak terima tak boleh. Sebab apa? Dia dok kira dengan akal dia kekuatan makhluk memang tak boleh nak buat. Tapi itu bukan kekuatan makhluk, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala nak tengok kekuasaan, kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Sebab itu kita nak akal kita ni terkadang nak pergi tahu tentang hakikat. Nak pergi tahu tentang hikmat. Apa hak Tuhan retah, apa hak Tuhan suruh, apa hak Tuhan tegah. Terkadang kita tak siapa. Hak naknya apa? Yani imtithal awamirihi wajtinab ma apa ya Allah Subhanahu wa ta'ala ma naha anhu Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Tuhan larang. Tak kuasa akal kita ni nak pergi suluh sampai ke hikmat. Apa Tuhan kena buat gini. Apa Tuhan suruh gini. Apa Tuhan tegah ni. Ya, terkadang tak siapa. Kita sebagai orang beriman nak bela perkara tu. Tetapi orang yang tak mau nak beriman apabila ajaran siapa kepada mereka. Mereka buat lagu mana? Membantahkan. Yujadiluna fi ayatillahi. Bantah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantah dengan apa? Bi ghairi sultanin atahum. Dengan ketiadaan keterangan yang datangkan kepada mereka. Allahu Akbar. Tak ada keterangan. Seolah kata dia bantahkan ayat Quran, bantah ajaran Tuhan dengan apa? Dengan semata-mata perasaan. Tak ada daripada bantuan Tuhan ataupun bantuan daripada Rasulullah, daripada Rasul-Rasul hak Tuhan, tak ada. Semata-mata daripada hawa dia. Semata-mata daripada khanaki jiwa dia. Hak itulah maksud kata innan nafsa la'ammaratun bisu. Diri kita kalau lepas kepada diri kita, sudahlah. Dengan sebab itulah doa maksud daripada Rasulullah SAW, dia berdoa pagi dan petang.
Ya Hayyu ya Qayyum bika astaghith fala taqilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, ya Tuhan aku, jangan lepas ke diri aku kepada diri aku walaupun sekelip mata pun. Kalau Tuhan tak percaya akan kita, nasallahu taala as-salama wal afiyah, Tuhan lah punya tahu. Penuh. Ya, sebab apa? Sebab diri kita ni lah. Ya nak pesen benda hak pesen nampak halus gitu ya. Nampak dalam dunia sekadar nampak hak sepek ni ya. Ya tak nampak hak benda hak akhirat, benda syurga tak nampak. Jangan kata nak belakang daripada dinding tu kita tak nampak dah. Tu dia kita ya. Itu manusia yang lemah ni. Sebab tu berhajat kata kita ni nak pergi tempat hak lebih lagi. Tuhan buat hari kita ni datang pada ini dunia ni nak pergi bukan nak duduk sini. Tempat hak Tuhan nak win ni lebih pada sini. Tetapi duduk mengenak sini tak tahulah. Sebab tu dia bantahkan ayat Tuhan tu. Yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Dengan ketiadaan sultan. Sultan mana kekuatan. Orang panggil keterangan daripada Allah Ta'ala sendiri mai bawa kepada dia. Tak ada. Ini payah. Payah. Kita sebagai manusia ni nak sampaikan kepada itu pangkat. Oh, bukan mudah. Nak boleh terima dengan sepenuh-penuh hati akan ajaran ni, Allah payah. Nampak tu tak? Akan tetapi Alhamdulillah kita ni orang beriman dah. Ya hingga lah sikit. Di antara iman je duk naik, duk turun, duk naik, duk turun begitulah. Karena iman di sisi kita mana turun, ada naik, ada turun, ada naik. Dekat sikit dengan ajaran Tuhan, dekat sikit dengan orang yang soleh, orang yang muslih masalan, maka akak sikit iman. Duk dengan orang hak biasa tak tahu gapo gitu, ya turun sikit iman begitulah. Ya bahasa dia tu. Akan tetapi orang hak tak beriman lagi, ya Allah, setiap hari, setiap malam, apakah sekarang nak cenggah Quran ni? Ada seorang nama padri daripada Mesir nama Zakaria Tabrus. Zakaria Tabrus. Setiap hari, setiap minit untuk nak ta'nun fil Quran. Untuk nak membantahkan akan Al-Quran. Dia sendiri baca Quran pun tak boleh. Dan sebagainya tu rupa-rupa yang mereka itu tak tidur. Siang malam. Gana nak. Yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Apa boleh jadi gitu? Kenapa boleh jadi gitu? Tak lain, tak bukan. Boleh jadi gitu dengan sebab in fi sudurihim illa kibrun. Malaikat dalam hati dia itu ada sifat takabur. Ada apa? Ada sifat takabur. In fi sudurihim. Ay ma fi sudurihim illa kibrun. Tidak ada dalam hati dia malaikat takabur. Takabur di atas apa? Ala tiba'il haq. Di atas nak ikut benar-benar. Ya Allah. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Sifat takabur ni Tuhan tak boleh masuk syurga. Walaupun ada dalam hati orang mukmin pun tak boleh. Sebab takabur ni pakaian Tuhan. Kita tak boleh nak buat ambil sifat tu mai buat guna dalam hidup kita, tak boleh. Ada pun hak ni istikbar, takabur kerana tak seterima benar-benar. Istikbar apa yang ainad, nak terima benar-benar. Ala tiba'il haq, nak ikut benar-benar. Tak boleh nak ikut. Dia berasa kata apabila dia turut ajaran Tuhan ni, dia berasa halah. Ikut jalan benar ni, dia berasa halah. Sebab apa berasa halah? Kerana hati dia ni, dia agak kata dia ni orang tinggi, orang lebih. Orang tak boleh nak tunduk ke orang. Dalam sejarah, seumpama Fir'aun, yalah tu. Seumpama Namrud, yalah tu. Seumpama Abu Lahab, Abu Jahl, seumpama Walid ibn al-Mughirah, yalah tu. Mereka ni tak berasa kata nak terima benar-benar. Sedangkan dia tahu kata benar-benar. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Akan tetapi dia tak boleh nak ikut benar-benar kerana in fi sudurihim illa kibrun. Ada sifat kibr.
Sebab tu sifat takabur ni bukan makna kata jalan jejak semut tak mampu. Bukan. Takabur hak benarnya iaitu man bataral haq. Mereka yang tolak benar-benar. Walaupun tuan nak bersifat lagu mana lemah lembut setara mana pun, selama mana dia tak turut benar-benar, itu panggil kibr. Sifat tu jangan kita ada. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr la yadkhulul jannah, Nabi kata alaihi salatu wassalam. Ada sifat takabur ni, Allahu akbar, tak boleh nak masuk syurga. Takabur makna kana? Tak mau boleh nak terima benar-benar. Tu makna takabur. In fi sudurihim ay ma fi sudurihim illa kibrun an ittiba'il haq, daripada nak terima benar-benar. Allah. Wahtiqar liman ja'ahum bihi, dan berasa lekeh orang wa'ari benar-benar kepada dia. Tak boleh nak terima benar-benar dah satu. Kamu dia berasa kata orang hak wari benar-benar. You buat gitu. Apa ni? Budak sangat nak kecek Muhammad ni kalau nak dengar aku. Umpama Walid ibn al-Mughirah dah dakwa. Muhammad ni budak sangat, beringuh budak ni. Nak wari kecek lebih pada aku. Tepuk dada pula. Ini apa panggil sifat yang mazmum. Sifat yang hak ning makna kata jadi rutuhnya seorang, jadi binasanya seorang dengan sebab sifat dia kibr. Timbul mana takabur ni? Tuhan royak dengan secara sendiri. In fi sudun illa kibrun fi suduri. Mana dalam hati dia. Di diri hati itu timbul sifat takabur. Tahu benar-benar, tapi tak boleh nak terima. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka itu pia tu wajahadu, yakni Firaun dan kumpulan dia itu ingkar benar-benar. Sedangkan dia tahu dengan cara yakin di hati dia kata benar-benar tu apa hak Musa wari, tapi tak boleh nak terima. Kibr. Takabur. Hajalah tu. Iblis je lah juga. Istikbaran fil ardi wa makaras sayyi. Jelah belaka tu. Iblis dulu dia tahu. Kata Tuhan suruh berbuat hak aku ni kena sujud belakang Adan ni, Tuhan suruh. Tapi tak. Dia tak sih. Sebab tu nak terima benar-benar ni, ya Allah, satu taufik daripada Allah Ta'ala. Satu kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh nak terima benar-benar. Kita tak sah lah. Dalam dunia ni, orang ada jadi lagu ni lagu mana? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Mereka yang tak ada nak jumpa, tak sejumpa dengan Tuhan ni sifatlah. Mereka yang memendahului dunia di atas al-akhirah. Sedangkan dunia ni mahiya hayatud dunya. Apakah hidup pada dunia? Ada apa dalam ni? Ada hari yang putus di antara dua. Ada hari yang susah. Ada hari yang tak tenang hati. Ada yang pening kepala. Benda yang sepik dada dan segala-gala. Itu dunia. Benda yang tak kekal. Benda yang penuh dengan fitnah dan sebagainya. Itu dunia. Seolah kata kalau nak tergambar ulama nafsi kata seolah kata dah heret. Dah heret apa? Heret sayap lalat sebelah sore. Mung heret sebelah, aku heret sebelah. Siapakah mati, siapakah bunuh, siapa cemar, siapakah memfitnah setengah di atas setengah kerana nak bubuk sayap lalat ataupun sayap nyamuk sebelah sore. Itu dunia. Walaupun Islam tak menghampakan akan dunia, akan tetapi mereka ini ni bukan menjadikan matlamat dia ad-dunya sebagai alat matlamat hidup dia, hingga dia tak mahu nak pergi jumpa dengan Tuhan. La yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Tak mahu nak jumpa dengan aku. Tuhan kata awak puak-puak ni tak sejumpa dengan aku ni. Puak ni rasa tenang hidup dunia dia. Sebab tu dia buat kerja lah ni.
Mahum apa nama? Ma fi sudurihim illa kibrun. Hayalah tu. Illa kibrun. Ma hum bibalighi. Allahu akbar. Sedangkan gapo tu Allah Subhanahu wa taala kata dengan maksudnya tidak ada bukti yang mereka buat lagu tu. Tidak ada di dalam dada mereka. Mereka perasaan mahukan kebesaran supaya mereka itu derhaka. Mahum bibali, kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapaikan. Mahum bibali, Tuhan kata. Kalau kacir setara mana, ajar ada. Kacir setara mana, sakat tak ada rezeki. Sebab tu Allah Ta'ala ni suruh Nabi SAW sebda kata, Man kanat hammuhu ad-dunya. Siapa dia takkan dunia ni sebagai matlamat hidup dia. Dia tak kira pada akhirat dia ni. Dia tak ada akhirat. Sebab tu dia tak terima benar-benar. Dia tak ada akhirat. Dia sudah di dunia ni ya. Mereka umpama hak Tuhan royak dalam Al-Quran ni. Siapa dia buat dunia ni sebagai matlamat hidup, ja'alallahu faqra baina ainaihi. Allah Ta'ala buat jadi nampak sini rasa tak cukup sama. Di antara dapat mata dia tak cukup. Walaupun kita tengok dia milik Allah. Mallahu bihi alim. Tapi rasa tak cukup. Tak cukup situ. Nampak tak? Rasa tak cukup. Akan tetapi Tuhan kata kalau ia lagu tu sekali pun walam ya'ti minad dunya illa ma qaddaralah. Kalaulah setara mana pun dia tak boleh nak dapat daripada dunia malaikat apa qadar bagi diri dia. Tu dia. Tu dunia. Ni terkadang sanggup tak seterima benar-benar kerana bal tu'thirunal hayatad dunya. Nak dunia. Sanggup nak tumpah darah dengan cara haram kerana dunia. Sanggup nak menega benda haram kerana dunia. Sanggup nak main sihir dan puja lain pada Allah Ta'ala, menyungut Allah Ta'ala kerana dunia. Sanggup nak buat segala-gala kerana dunia, pilih dunia. Mahum bibalighi, tak sapa matlamat ya dunia tu, tak sapa. Sebab tu kita sebagai orang beriman tu hendak royak ni orang tak berimeh. Tapi kita sebagai orang berimeh hendaklah ambil ibrah daripadanya. Ambil ibrah, ambil pengajaran daripada ini ayat ni sampai pakai dalam hidup. Kerja sungguh. Nabi milik dunia, sahabat milik dunia, tapi dunia tak masuk dalam hati dia. Nak buat lagu mana? Kata ulama nafsi nak buat lagu mana? Seumpama bandingnya ikan duduk dalam air laut yang masing. Tapi apabila keluar tubik daripada laut, tak masing isi dia, kena buah garai pula apabila nak buat dapur, nak buat gapo. Supaya nak jadi, masing isi kena bubuh tambah lain. Tu dia. Tu cara kita nak pakai dunia ni macam mana. Orang tak seterima benda dunia, terima benar-benar, tak lain tak bukan. Kerana apa? In fi sudurihim illa kibrun. Ada kibr. Takabur. Ini dah ni. Orang pilih dunia di atas akhirat tak ada hari yang nak berjaya. Mana dalil? Tengok Firaun. Tengok Namrud. Tengok Abu Jahal, Abu Lahab. Tengok Walid ibn al-Mughirah. Tengok dalam sejarah. Tengok Musaylimatil Kazzab. Lah mana jadi? Tengok Al-Yahud. Bagaimana jadi? Dan sebagainya. Doa tabsyir. Puak-puak pendakwah dengan duit segala-gala daripada kaum Nasara tu. Gapa dia? Tak ada. Akhir sekali, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dunia ni akan dapat bagi orang yang beriman juga. Tak ada giko lain. Dengan sebab itu hendaklah kita sebagai umat Islam, ni ayat ni adalah ayat kita nak pakai hidup. Nak pakai lagu mana? Orang yang mendahului sifat-sifat lagu ni, dia tak akan jaya dalam hidup sama sekali. Tak akan jaya dalam hidup sama sekali. Lalu, ayat ni, asbabin nuzul, sebagaimana katanya Ka'b al-Ahbar, daripada kalangan tabi'in, ada orang Yahudi mari dok mengejek menganjing terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kalau Nabi ini dapat kemenangan di atas semua agama.
Agama hak lain-lain lagi itu duk bawah agama Islam belaka. Kerana berjayanya Nabi SAW mengangkatkan yuzhirun ad-din al-Islam ala dini ghairihi. Mana kata menzahirkan agama Islam di atas agama hak lain-lain lagi. Yahudi main buat menganying main. Dia kata, daripada puak kami sikit lagi akan ada raja yang boleh milik seluruh dunia, dia kata. Dia kata gitu. Nabi SAW faham perkataan dia. Yang maksud tadi iaitu Dajjal. Dajjal. Masihid Dajjal. Dajjal itulah bahasa kita duk kecek tu. Dia adalah manusia daripada kumpulan Al-Yahud. Dan orang Yahudi ni mari tepuk dada depan Nabi SAW kata, Muhammad mu tak saduk sedap sangat, dia kata, sikit lagi puak mu turut ku belaka. Seolah gitu mai kata. Mai kata kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ni turun di atas kepala orang Yahud yang ada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Mai bantah. Sedangkan dia boleh baca kitab. Mereka ini ahlul kitab. Tahu kata apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW adalah benar-benar. Tapi sebab takabur tak boleh nak terima benar-benar. Muhammad ni bukan daripada baka Bani Israel. Hak lain. Situ dia tak boleh nak terima. Bahkan dia berjanji dulu lagi. Kata apabila mari Nabi belakang ni aku nak turut. Tapi Tuhan nak tengok. Yaf'alullahu ma yasha'. Allah Ta'ala nak buat gapo yang dia itu nak buat. Kita nak sekat tak boleh. Tuhan pilih daripada kalangan baka Arab. Bukan baka Bani Israel. Pilih daripada baka Nabi Ismail. Tak daripada baka Ishaq. Kerana dua-dua tak anak Nabi Ibrahim belaka. Dia tak terima. Tak seterima. Hak ni makna kata in fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighi. Tapi matlamat hanya denok kemahuan yang dia itu nak mau tak akan capai sama sekali. Tak akan sampai pada matlamat sama sekali. Kenapa? Kerana hakikat bukan dawai Nabi. Ia lawan Allah Subhanahu wa taala yang jadi Tuhan kepada dia dan kepada segala-gala makhluk. Lalu apabila Nabi SAW dengarkan akan itu sebutan daripada Al-Yahud, lalu Tuhan buat turunkan ayat yang kita nak dengar ini. Tuhan katakan, fasta'iz billah. Ini jalan keluar. Maka hendaklah mu ya Rasulullah isti'azah. Makna minta berlindung, minta pertolongan. Dengan dia? Dengan Jibril? Lah. Dengan Mikail? Lah. Dengan Israfil? Tak. Dengan Malakul Maut? Tak. Dengan demo ni? Tak. Dengan dia? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala direct. Dengan Tuhan. Maka hendaklah mu wahai Rasulullah minta pertolongan, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasta'iz billah. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada mana? Daripada orang-orang yang mai kecek takabur depanmu, sedangkan ia tahu benda tu benar-benar, daripada aku melalui mung, dia tak saya terima, mu minta perlindungan daripada aku. Apa kita kena minta perlindungan? Kerana hati manusia ni walaupun setara mana pun, apabila ada percakapan yang jadi nak memunuhkan perasaan, kita kena gantung dengan Tuhan. Tak usah gantung kepada orang lain. Hak ni makna kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak kita dak baca tu. Hak ni Tuhan suruh kita minta pertolongan. Minta berlindung ni makna dalam tu ada isti'anah, ada pertolongan. Minta tu suruh Tuhan jagakan. Tak sewa jadi supaya orang hak tak berjuruh duk kecek, orang tak takabur duk kecek. Takut jadi punah kita dengan sebab cakap pe orang. Betapa ramai manusia yang molek, yang juruh, yang ada pendirian, yang ada cara mikir tapi jadi punah dengan sebab cakap pe. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Banyak mana? Jadi tak mau nak pegang dera benda kebenaran, tak mau nak akad kebenaran, tak mau tu, tak mau ni. Sedangkan hemah dia ada, tapi mati hemah, mapuhnya hemah. Kenapa? Kerana dengan sebab cakapan.
Maka Tuhan kata, ya Rasulullah, ista'iz billah. Minta pertolongan dengan aku. Minta dengan aku. Dia tak kata fasta'iz bi. Tak kata gitu. Mari dengan isim zahir lalu. Katanya ulama di sini nak ayat Nabi kemah lagi. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada minta fasta'iz bi, tak kata gitu. Fasta'iz billah, bawa isim zahir mari. Mada nak ayat kata gantung dengan aku. Apabila kepik setara mana ya Rasulullah, gantung pada aku. Nescaya mu akan dapat pertolongan dan jalan keluar. Ni izinan dan jaminan daripada Allahu Jalla Jalaluh. Mereka ini wa'ri ni bukan mudah ni. Yujadil. Tuhan kata. Membantah. Bantah ni lagu mana? Wa'rinya beberapa cara mikir. Bawa datanya alasai-alasai. Hak kebatilan. Sampai ke kita ahlul haq tadi itu jadi gonya daripada kebatilan. Jadi gonya daripada kebenaran hak kita dah bawa dengan sebab cakapan dia. Dengan sebab hasutan dia. Dengan sebab wah kecek dia. Lalu Allah Ta'ala kata, fasta'iz billah. Hendaklah kita itu minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap oleh. Nah, jadi tetap pasti kita kena jalan lagu ni. Kalau tidak, nasi rebah kita. Rebah. Tak kira, tak ada nak sampai kubur, ada rebah dah. Apabila masuk dalam kubur, dalam keadaan kita rebah, seolah kata punah cara mikir, punah iman, punah Islam. Dia tak selamat. Nak jawab lagu mana? Man rabbuka wa man nabiyuka ma dinuka. Nak jawab lah mana? Sebab nak jawab tu jawab dengan al-a'mal. Dengan amalan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tash'ar arjuluhum bima kanu yaksibun. Jawab dengan amalan. Amalan tolong gue, tolong jawab. Amalan hasil daripada mana? Hasil daripada iman. Iman hasil daripada mana? Hasil daripada pahaman yang betul. Pahaman yang betul hasil daripada mana? Hasil daripada wahyu Allah Ta'ala sebagai ilmu yang asal. Apabila punah situ, dia punah habis. Turun habis. Sebab tu jangan. Fasta'iz billah. Suruh minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada keadaan seumpama mereka itu. Umpama mereka al-Yahud. La'natullahi alaihim. Yang senantiasa mereka itu serai kita setiap malam. Setiap hari. Setiap minit, detik. Tuhan apa guna? Tuhan kata, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka itu senantiasa memerangi kita. Memerangi dengan hari ini, dengan afkar. Dengan cara mikir yang munharifah. Wari bantah gitu, wari bantah. Guna orang-orang Islam pula tu untuk membantahkan kebenaran. Dengan gelaran, dengan cakapan, dengan hujah tu hujah ni. Untuk orang-orang Islam itu jadi gonye pendirian daripada hak betul kepada hak salah. Bawa datang pendakwah-pendakwah yang suka kepada hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang batil, wak masuk mari cara mikir khurafah, wak masuk mari dalam umat Islam. Dan sebagainya daripada cara-cara mikir pegangan-pegangan yang cemar umpama tu untuk apa? Nak orang Islam kita itu jauh daripada dasar hak benar. Akhir sekali kita akan ditindaskan. Akhir sekali, kita akan duduk bawah daripada mereka. Hina dunia, akhirat esok kena seksa. Apa beza? Tak ada beza kita hidup dalam dunia ni. Kalaulah kita tak tahu cara nak hidup. Tak ada beza. Orang yang tak tahunya cara nak hidup, nak pakai hidup lah mana dia tak tahu. Nampak tak tu? Tu dia. Sebab apa Tuhan suruh minta tolong dengan dia? Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Limaza? Kenapa? Innahu huwas sami'ul basir. Innahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Tuhan kita ni, huwa, dia tu as-sami', sangat duk dengar apa hak kita itu duk sebab. Dan apa perkataan yang mereka itu duk bantah
kesebaran kebenaran hak dibawakan oleh Rasulullah dan pengikut-pengikut bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengar. Innahu huwas sami'. Tuhan dengar. Sami' saja, dak al-basir lagi Tuhan dok tengok. Tuhan nampak. Kata kita ni buat kerja setara mana, mereka itu serai kita setara mana. Perkataan apa Tuhan tahu. Perbuatan apa Tuhan tahu, Tuhan nampak semua. Karena sira' di antara al-haq wal batin di atas muka dunia ni la mahalata fihi. Tidak mustahil sikit pun. Dan benar hak batin dan benar al-haq akan jadi pertemuan di antara dua kumpulan ni sehingga hari kiamat. Kenapa Tuhan tak menyudahkan? Karena ini adalah sunnatullah. Ini adalah dunia. Ini adalah coba Ini adalah perkara yang manusia itu tak boleh nak lari daripadanya. Dengan sebab itu Tuhan kata innahu huwas sami'ul basir. Suruh minta tolong dengan Tuhan ada dengar kita ada kecek tu. Dan dengar cakap orang ada bantah kita tu. Dan Tuhan nampakkan kita dan nampakkan musuh kita. Minta berlindung dengan dia. Asal minta dengan orang lain. Tuhan nak beri kita mulia. Nak minta ke Tuhan nak beri kita tu mulia kepada diri kita. Minta ke Tuhan ni mulia. Minta kepada sesama kita lemah. Nampaklah tu lemah. Wak kira boleh tapi nak minta sebagaimana kita minta ke Tuhan. Oh, bukan dia. Dia tak boleh lagu tu. Dia penuh. Dia bukan cara. Ni. Daripada mana tu? Suruh kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kejahatan seumpama dimakian itu yang duk berbantahkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketiadaan apa? Dengan ketiadaan keterangan. Tak ada keterangan. Sebab tu al-batil, kebatilan apabila kita duk jadi ahli hak dan kita tahu kata benar hak tu setara mana cara macam mana dia tahu sampai ke hakikat tu nasihat kita nampak kata itu adalah benda tak kena. Walaupun dia nak dandanah mana kata dia nak putar belik lagu mana pun kita nampak kata dia adalah batil. Sebab tu penting ilmu. Ilmu ni mari untuk nak jagakan kita. Supaya vaksin tu lah. Mari nak jagakan kita. Jadi sebab nak jagakan seorang tak suruh jadi juluh di dalam perkara yang jadi munharifah. Perkara menjadi paham salah terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pentafsiran daripada tafsiran Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dengan cara khulasah apa yang Amba telah kemukakan kepada masyarakat di sini. Setelah daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala nak rayakkan pula kepada kita satu lagi sebab. Satu lagi masalah. Jadi orang yang tak beriman ini dia duk pehuduh pilih dunia di atas akhirat. Tak lain tak bukan kerana dia tak adanya beriman dengan Tuhan. Katalah mana? Kata mati lepas daripada mati itu ada balasan hidupan yang baru. Dia tak beriman. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Makna kata dia tak ada beriman kata hidup akhirat tu ada pula. Lepas pada mati dia tak beriman kata ada hidup pula. Golek ke manusia ada jadi lagu ni. Gitu. Kita orang beriman dengan kata mati, kamal lepas pada mati ada hidup pula, nak pergi turut orang ni tak boleh. Sebab apa nak turut tak boleh? Kerana dia tak tahu hakikat hidup. Kita orang tahu hakikat hidup, kita nak pergi turut apa orang tak tahu. Misal dengan cara mudah-mudah, kita nak buat contoh dengan cara mudah-mudah. Kita tahu kata jalan nak pergi kepada taning, fatani masalan. Kita orang naratiwat ke orang segara ke, kita tahu jalan. Kita nak turut ke tak?
Kereta depan kita, dia nak pergi jalan hak kita tak. Jalan ni bukan jalan kita nak pergi ni, jalan ni. Kita nak pergi jalan ni. Kita nak turut buat apa? Kereta nak pergi bukan jalan hak kita nak pergi. Tu apa? Dia nak pergi kok lain, kita nak pergi kok lain. Mereka ni ada taksir kebenaran ni, dia hidup nak pakai dunia saja ni, kerana dia tak ada dah. Hidup akhirat dia tak ada. Cuba dengar cakap orang hak buzar, orang mana-mana hak duduk dalam negara kita ni. Dia kata jika ada akhirat, jika ada, dia tak yakin. Ada pun muslimun, mu'minun, allazina yu'minuna bil ghaib, wa yuqimuna as-salah. Lepas tu akhir ayat, wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat, dia yakin. Kata ada. Ya kok tu. Kita hak yakin kata hidup lepas daripada mati ada. Ada syurga sungguh. Ada neraka sungguh. Kita nak pergi turut orang habis itu. Tu ya punah kita. Ya tak tahu. Kita tahu. Kita nak pergi turut orang tak tahu. Allahu Akbar. Pelik sungguh. Pelik diri orang nak turut benda-benda lagu tu. Jadi kan nak makan reba. Dapat orang hak tak beriman makan tak ada jadi gana-gana kenyir-kenyir seperti tu. Ya buat hujah gitu. Jadi lagu mana kita nak ambil harta orang? Nak ambil harta, nak yatim, nak buat zalim kat orang, nak gatu, nak gani. Jadi gana tengok orang ada uang tak ada gana-gana. Jadi buat ukur. Sebab apa jadi gitu? Kerana kita duduk gelomok dengan orang tak beriman, siapa kena ambil ajaran dia main pakai. Islam wisain dengan orang tak beriman. Tapi kita tahu tak diri kita ni siapa. Tapi hak ni jadi nak gikut ni. Ini tak boleh. Kita hiduplah mana, dia mau hidup lagu mana. Hak dia, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Hak tu hidup pada dia. Lah mana? Hidup, ada mati. Karena dia tak binasakan kita mereka masa. Masa makna kata tamacat hak dia. Tabiat. Ada. Boleh. Kalau ada sungguh akhirat, tak apalah. Kita mari pula buat baik. Kita jadi anak demo pula. Kita jadi orang baik pula gini. Kalau ya hak dia. Hak kita dah. Tak kalau hak kita sungguh. Dan hak ning lah hak sungguh pakai hidup ni. Allah, cuba kita kira sikit kita ada akal fikiran ni. Nah, kita ada akal fikiran ni. Wasa sudahlah kita hidup. Hidup tah dunia ni berasa kata hak kita nak tu boleh belaka. Hak kita nak tu boleh belaka. Sedangkan Tuhan nak uji kita belaka. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka itu, orang hak boleh masuk syurga, gapo apa boleh hak yang nak daripada Tuhan dia. Tuhan nak uji belaka. Seolah Tuhan nak turut belaka dia. Tu akhirat. Hak tu hak hakikat manusia duk cari tu. Tapi kita Allah, dia kalau bahasa tepat te kapung makna kata duk saruk sini, duk terlekat sini. Hak apa? Kerana kita duk tengok hak dia saja. Kalau tiwil lepas maghrib tu hajar mesti ajaran dia, lepas isya pula ajaran dia pula. Bangun pagi ajaran, tengah hari ajaran dia pula. Pak kita jauh daripada ajaran kita. Tak mau nak mendekati ajaran hak sebenar. Tiba-tiba terkadang kita dah berdekati ajaran apa yang hadis maudhu' lah, khurafat lah, berapa nama ke. Kau jauh. Kau jauh. Sebab tu tepat bersih sungguh kita kena mendekati diri kita dengan wahyu Tuhan. Ikutlah pia nak mengajar wahyu Tuhan, telinga ni dengar. Akal tu fikir. Tubuh badan tu buat amal dengan apa yang kita tahu. Tu baru jaya. Lalu Tuhan nak ayat ayat 57 ni. Nak ayat hak tu. Nak ayat hak orang pek hudah tu. Hak tak say nak beriman dengan Tuhan. Tadi kata Tuhan tu kuasa nak menghidup kelak lepas pada mati tu. Tuhan nak mikir sini. Lah mana mai kita tengok. Qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih. Tuhan kata kan,
la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allahu akbar. Lah mana Tuhan seolah kata wagi lamut taukid di sini. Lah mana demi sesungguhnya menciptakan langit dan bumi daripada tiada kepada ada lebih besar dan lebih teguh, lebih payah daripada menciptakan manusia dan menghidupkan semula sesudah mati. Akan tetapi kebanyakan manusia yang mengingkari hari kiamat tidak mengetahui. Tak tahu. Alah mana tu maksud dia? Tuhan kata yaqulu subhanahu wa ta'ala munabbihan. Allah Ta'ala nak firman kepada kita, nak oyakkan kepada kita, nak wi tambih. Apa nak wi tambih? Makna nak wi peringatan. Lah mana? Di atas bahawasanya Tuhan tu kuasa mengkembalikan makhluk dia hak mati tu pada hari kiamat tu jadi hidup semula. Lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Tuhan menjadikan langit dan bumi. Menjadikan langit dan bumi itu lebih besar urusan, lebih payah urusan daripada menjadikan manusia semula dan kembalikan kepada manusia itu semula. Lebih mudah. Tuhan ayat kata la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Demi Allah Ta'ala menjadikan langit hak kita duk tengok. Langit. Dan bombing hak kita duk jijak ni lebih hebat, lebih agung, lebih susah. Nisbah bagi cara mikir kita di sisi Tuhan tak ada susah gapo daripada menjadikan manusia. Jadikan manusia di situ makna? Makna mengembalikan manusia daripada mati kepada hidup. Daripada hak mati tadi itu nak hidup semula, Allah tak ada payah gapo. Jadi langit ni payah lagi. Besar lagi urusan, hebat lagi. Jadi bumi pun supaya. Wapo manusia dak jadi tak temuh mikir tu hidup di mana. Manusia dak jadi mikir salah tu kok mana. Jadi mikir tak jadi temuh, tak jadi nampak tu kok mana. Dok tengok langit nak hari tiap-tiap hari, bombing tiap-tiap hari tapi tak ada guna. Hak tu Tuhan suruh kita lihatkan akan dunia tadi itu mikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. La ayat. Tanda kebesaran bagi orang yang ada cara mikir. Allah janganlah kita kufur dengan Tuhan. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apa kita nak kufur dengan Tuhan yang menjadikan kita? Akafarta billadhi khalaqaka. Kita nak kufurkah dengan Tuhan kita yang jadikan kita? Orang wis sikit ya kepada kita, kita berasa nak terima kasih kepada dia kerana dia tolong kita masa kita susah. Ni Tuhan yang menjadikan kita. Yang merezekikan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan segala-gala kepada kita, yang mengampunkan dosa kita, yang menghengarkan kita daripada sakit. Kita nak kufur dengan dia? Ya Allah. Akal tak ada akal. Hak ni maksud kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu belaka apa sing benda hak dunia hak lekeh, tahu bis. Tapi akhirat hak Tuhan nak uji jadi kekal abadi bagi diri dia tak tahu gapo. Ha Tuhan yang menjadikan dia, yang menikmati dia, yang merezekikan dia, yang mengadakan dia, yang menghidupkan dia, tak erti apa. Ugi. Habis ugi. Akbaru min khalqin nas. Lebih
Lebih susah. Dengan cara mikir manusia ni, Allah cuba kita tengok langit, tengok bumi ni, oh. Langit ni Tuhan yang dah pegang. Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula. Tuhan yang duk pegangkan langit tak seru jatuh turun. Kerana langit ni benda yang berat. Yang ada berat dia tadi. Kalau nak timbang dengan kilo, juga tak tahu apa kilo lah. Tapi Tuhan duk jaga tak seru jatuh turun di atas bumi. Dan bumi tempat kita duduk ni, Tuhan duk jaga tak seru jadi belah, tak seru jadi seruk. Tak seru jadi gonye. Segala-gala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjagakan. Hak peliknya lah mana? Hak peliknya, orang tak beriman ni katanya alim ulama kita di sini. Apabila orang tanya, kata, pia yang menjadi kamu? Pia akan jadikan langit dan bumi ni. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Kalau kita tanya mereka itu hum. Ittifaq dan ijma' ahli tafsir kalimah hum tadi itu, dhamir tadi itu, munfasil itu kembali kelik kepada musyrikun kafir Quraisy yang ada zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan tidak ada istisna ulama kecil lah tu. Semua. Malaikat hak telocak baru-baru zaman kita, zanadikah baru-baru ni, mai ayat kata, orang kafir Quraisy tak ada beriman mula lagi dengan Tuhan. Kata tentang jadikan langit, jadikan bumi ni. Tu bukan. Menyalahi semua alim ulama. Ambil hak salah dan qalah dan hak dulu, hak kamar dia, menyalahi semua. Maka kita kembali pada hak kena katakan, kalau kita tanya dia, Nabi lah, Nabi SAW tanya dia, biar jadi langit dan bumi ni. La yaqulunna Allah. Nescaya mereka itu jawab dengan penuh-penuh mulut itu Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ia jawab kata Allah subhanahu wa ta'ala jadikan langit dan bumi, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang ajaran kata, hei manusia, qulu la ilaha illallah tuflihun. Kata olehmu, kata tidak ada Tuhan yang patut pada sembah malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Ya tak sekata. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Tak se ya takabbur, tak se sebut mula dah di mulut kata la ilaha illallah. Orang tanya, biar jadi kamu jadi lagi bumi? Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi yang tak berimeh, kata mati hidup balik. Akhirat ya tak ada. Mati ke mati, sudah. Walid ibn al-Mughirah ni, dia ambil apa nama tular di pada pasir ni, yang usaha dia. Lah mana? Ambil mari ha. Ambil mari tak depan Nabi upah. Gitu. Patah. Belah hening kaya kata ni, tular balah hening nak hidup kelak. Ya Allah. Tengok. Tu nak ayat kata dia kuat. Nak serangnya benar-benar dengan perkataan, dengan perbuatan. Cukup dekat. Tu hewat turunkan ayat. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Tu hewat Isa dalam Quran nak ayat kepada kita sebagai manusia ni, orang beriman kama dia ni, nak tahu. Hak mula-mula sekali sahabat lah hak tahu tu. Dia tanya kata, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa ni nak hidupkan tulang hak pahu ni, piya Muhammad? Piya. Nabi Muhammad senyap. Tak ada jawab lagi. Kau dulu. Tu hewak turun wahyu kata, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kata olehmu ya Rasulullah, kata hak yang menghidup tu tak ada hak lain, hak lain. Hak yang menjadi daripada tak ada kepada ada tu. Tu. Hak tak ada kepada ada, Tuhan boleh menjadi pada ada dah, Tuhan nak hidup kelak tak boleh. Quraisy ni ialah tu. Apabila kebenaran sapa kepada dia, dia tak ada jawab, dia senyap tapi dia tak turut. Itu dia. Tu Quraisy.
Hak tu makna takabur hak besar kali tu. Ya kemukakan soalan kepada Nabi al-Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba apabila Nabi bawa datanya hujah, dia apa tak boleh dah nak jawab. Faham apa kena dah. Senyap. Tapi tak terima. Itu mutakabbir. Hak lagu tu Tuhan bakar di muka dia mula-mula sekali. Tuhan ambil muka dia, malaikat pegang kaki, celuk gitu dalam api. Puak takabur. Celuk setara mana pun tak mati dah. Celuk setara mana pun tak mati dah. Maka kita orang beriman jangan jadi gitu. Ni Tuhan ada ayat. Tuhan kata, aku jadikan langit dan bumi ni kalau mu kira dengan otakmu ni, mu mati, kamar dia aku nak hidup. Benda ada dah. Aku nak mengada pula sekali lagi. Dengan aku jadikan langit bumi ni hak mana payah di sisimu. Nak mikir di sisi Tuhan tak ada payah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi lalu dah. Cukup pi dengan kun fayakun. Tak ada payah. Bagi Tuhan tak ada payah gam. Tapi Tuhan nak royak kepada kita. Akbaru min khalqin nas. Akan tetapi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia an-nas di situ mereka yang tak beriman kata mati hidup balik. Musyrikun. Banyak mana orang zaman kita duduk ni hak tak beriman dengan hari akhirat banyak mana. Hadap saing dengan kita tiap-tiap hari tu. Terkadang kita boleh jadi sebab tak saya mengajar agama. Jadi sebab nak makan reba. Jadi sebab nak main yaba tak yaba. Obat gila tak obat gila. Jadi sebab nak makan duit reba. Nak makan duit risuah. Jadi sebab nak tipu orang. Nak merapah harta anak yatim. Jadi sebab nak zalim ke orang. Jadi sebab nak silap janji dengan orang. Semua hak Islam mari tak boleh belakang-belakang. Sebab apa? Ni kita duk saing demo tu. Dia kesah. Kesah kepada diri. Wak emo pangkat. Wak emo kawegu. Wak emo suasana. Wak emo tempat kerja. Wak emo hadap dalam rumah sendiri tu. Banyak daripada sebab-sebab. Nampak tu? Itu makna kata walakin aktsaran nas. Kebanyakan daripada manusia. Hak tak beriman dengan hari akhirat tu la ya'lamun. Tak pandai nak mikir. Tu makna la ya'lamun. Tak erti nak mikir. Ya Allah. Tak nak mikir. Ada pun tak ada. Ada otak tapi tak pandai nak mikir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Belalah. Walaupun manusia nak ramai setara mana Tuhan raya. Allahumma ja'alna wa iyyakum. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kita dan kamu ni daripada mereka yang yuqinuna bil yaumil akhirah. Yakin dengan hari akhirat hak Tuhan janji. Nak Tuhan yakin kita. Nampak tu nak Tuhan kita jadi yakin. Belah sikit pun tak apa. Tapi nak jadi selamat dan yakin kita. Kata kita ni akan duduk bahagia dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus salihati walal musii qalilan ma tatadhakkarun." Qalil pula. Lah mana Tuhan nak ayat? Mari kita tengok. Dan tidak sama oleh orang yang buta dan orang yang celak. Orang yang buta di situ katanya ahli tafsir yakni al-kafir. Orang kafir. Al-basir al-mu'minun, orang beriman. Al-basir mana orang yang beriman. Ya Allah. Tak sama di antara orang kafir dan tak sama di antara orang beriman. Tak serupa. Tuhan menamakan orang kafir a'ma. Tuhan menamakan orang beriman al-basir. Basir sini kata basirah. Ada hati. Terkadang orang Islam mata tak nampak. Kafif. Tapi semulia-mulia orang. Hingga seumpama Abdullah ibn Ummil Maktum. Tak nampak mata dia. Tapi Nabi tak dia sebagai muazzin. Sahabat Nabi alaihissalatu wassalam.
Bukan orang biasa. Buta gapo ni? Buta mata hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata lendeh ni kadang celak, akan tetapi hati tu buta. Wal basir, terkadang mata dia tak nampak orang mukmin, akan tetapi hati dia terbuka. Hakikat ni Allah Ta'ala nak ayat kata, wama yastawi, tak sama. Yastawi makna sama. Di antara orang hak kafir dengan orang hak beriman. Awak apa tak sama ya Rab? Katanya ahli tafsir, sebab tak sama kerana hak yang ada mata hati tadi itu kena diri dia. Dan kena Tuhan dia. Dan kena nikmat hak Tuhan wi kepada dia. Dan kena hakikat dunia. Dan kena pula hakikat al-akhirah. Tak serupa. Hak sebaliknya, al-a'ma ni, hak kafir ni tak kena. Diri dia tak kena. Tuhan dia jadi pun tak kena. Dunia pun dia tak tahu. Akhirat pun dia tak tahu. Allah kata, ya hidup tadi tu, ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Hidup seumpama binatang ternak ke, bahkan lebih teruk daripada binatang ternak ke lagi, kerana dia ni orang yang lalai. Ada apa? Lalai. Hidup ikut dia gitu. Kalau tak mati tak apa. Mati juga ke? Orang tak beriman mati tak? Oh, mati pun tu. Tak panggil mati di sisi kita dah ke? Panggil golai. Panggil satu lagi. Habis. Ada ajal juga. Ada ajal. Tetapi nak pergi hidup di akhirat esok, lepas pada mati, habis. Nampak je tak? Habis. Alam akhirat ni umpama alir roh. Alir akhirat ni mana alir roh. Alir roh. So lagi. Mana kata alir roh ni alir barzakh, mana seawal-awal alir akhirat itu alir kubur. Ataupun alir barzakh. Alir roh. Pada mereka kata ada kedak roh. Itu ada kedak, sungguh kedak. Alir akhirat ni ada sungguh kedak. Apa kita biasa mimpi benda hak molek-molek tak? Biasa kah? Biasa mimpi benda hak karuk tak? Biasa kah? Letih tak? Terkadang ada tidur tak kata sekali. Hak ni mimpi hak molek, ni mimpi tak molek. Hak ni peluh. Hak ni senyum. Tak kata tu lah. Hak supa. Hak ni lubang kubur ni, hak ni lubang kubur ni, tapi hak ni dok la nikmat, hak ni dok la seksa. Nasallahu taala assalam wal afiyah. Dekat dak gitu. Boleh jadi, boleh jadi masalah tidur sat ni. Hak ni nak ayat kata kita jangan duk terlupa kata hakikat hidup kita ni gapo. Kita nak gelomok setara mana dengan kesalahan dengan gapo hak tu tak ada gapolah, dalam arti kata kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita kembali. Tetapi kalau kita tak kenal langsung hakikat hidup, diri kita, Tuhan kita, dunia, hakikat dunia dan hakikat akhirat, habis. Ada kena tinggal gapo dah. Tu sebab tu Tuhan kata wama yastawil a'ma wal basir. Tak sama di antara orang hak beriman dengan orang tak beriman. Hari ni mata dia celak, akhirat esok dia buta mata serta buta hati, dua-dua. Mereka itu akan buta dua-dua akhirat esok lah. Sebab tu dia kata qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan aku, sebab gapakah aku hari ni yani hari kiamat ni jadi buta. Sedangkan aku duduk dalam dunia hari tu celak. Tu dalil nak ayat kata ya buta hati di dunia ni. Bukan buta mata lendar, tapi akhirat esok ya buta mata lendar dia juga. Allahu akbar. Duduk dalam dunia yang kira tu hari dia. Sebab apa? Sebab sayap nyamuk dunia ni. Hak kita dah heret sebelah ni, dia mana heret belah. Heret, dia pakai dah bubuk lalak lah kecak mudah-mudah. Bagi orang tak kenal hakikat dunia. Ada pun orang yang kena, dia guna dunia sebagai jemerai. Sebagai sapan.
untuk nak pergi kepada hari yang kekal abadi. Tidak ada susah di sana iaitu syurga. Dia tak serupa. Nampak? Dia tak sama. Dunia apa ada dunia belakang. Allah ni dunia ni. Amba dunia, pendengar apa dunia, semua orang manusia ni dah dunia ni. Lepas hari tu kita nak pindah pula. Dia tak kekal duduk sini. Wallazina amanu wa amilus salihati walal musi'. Ai wama yastawi allazina amanu, tak sama di antara mereka yang beriman dan buat amalan yang saleh dan orang yang tak buat amal yang saleh, tak serupa. Al-musi' ni makna kata orang yang tak buat amalan yang saleh, orang yang karuk. Mula sekali mana orang tak beriman tu, tak serupa. Orang beriman serta yang buat amal yang saleh tak sama dengan orang yang karuk tak beriman, tak sama. Dia nak tafsir winapak kata tak serupa. Darajat tak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ia kata Ibnu Katsir kata la yastawil mu'minuna al-abrar wal kafaratul fujjar. Tafsir ayat kata walladzina amanu wa amilus salihat walal musi' tu. Dan tidak juga sama orang-orang yang beriman yang baik, yang molek dan orang hak kafir yang karuk yang jahat, tak sama. Akan tetapi qalilan ma tatadhakkarun. Lagu mana qalilan ma tatadhakkarun? Ai ma aqalla ma yatadhakkaru kathirun minan nas. Sikit sangat orang hak boleh nak bakal cara mikir. Hak nak tahu kan hakikat ni sikit. Orang pandai ni sikit. Orang cidik ni sikit. Orang tahu hakikat hidup ni sikit. Orang tahu hakikat akhirat ni sikit. Tak banyak. Sebab apa jadi sikit? Kerana kebanyakan ni lalai dan tak guna otak. Maka sikit bukan tepat yang kita itu nak jadi zam. Kita nak celah. Sehingga dapat warid daripada beberapa hadis yang darajat dia itu hasan. Kata dalam syurga ni Tuhan jadikan perkara-perkara yang lain pula duduk dalam tu. Sebab tak ada mana kata tak ramai. Tak ramai. Tapi alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1/3 boleh masuk syurga. 1/3, 1/4, tapi 1/3 dengan kelebihan Tuhan, kerana Tuhan Nabi tolong doa kita akan jadi ahli syurga. Umat Nabi ni bagi pada 1/4. Set neng suan si kalau bahasa Sia kata. 1/3 mana set neng suan sa masuk syurga. Sejumlah akan kena hidup selai dalam api neraka dulu. Kalaulah dia orang beriman, insya-Allah akan keluar tubik. Orang tawak syirik dengan Tuhan, insya-Allah akan keluar tubik. Orang tawak rengka bidah, insya-Allah akan dia itu tak lama duduk dalam api neraka. Kalau ada moga-moga tersebut tadi, nasallahu taala assalamu wal afiyah. Sebab tu kita sebagai umat Islam, apabila ulama kata ini amalan, duk khilaf di antara syirik ke tak syirik, kita tak usah masuk capur mula sahwat. Tak usah. Ha ni rengka bid'ah kata bid'ah, kita tak usah masuk capur mula. Banyak lagi amalan-amalan yang molek, amalan-amalan yang kita boleh nak buat. Sebab apa? Ihtiyatan, kerana kita nak ambil hak selamat. Nak ambil hak selamat. Takutnya pergi kena balik orang kata syirik ke bid'ah ke, susahlah kita. Aku ni nak kelik, nak masuk syurga cepat-cepat. Tempat syurga, tempat balas dunia, tempat coba Susah. Sikit tangan gini lah, aku tak say ni, belah lah. Tak apalah demo lah. Tapi amba tak say. Sebab apa? Sebab tak say. Kita nak keluar tubik benda-benda duk khilaf tak say. Banyak lagi amalan hak kita boleh buat. Hak tak ada khilaf. Hak tu lebih selamat. Hak tu lebih molek. Itu tempat yang kita itu kena ambil faham di sini.
Maka insya-Allah kita ambil 3 ayat lah pada perjumpaan kita ni, iaitu ayat 56, 57, 58. Kita akan masuk pula pada hisah yang lagi akan datang biiznillah. Ayat yang ke-59. Inna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. La haula wala quwata illa billah. Hari kiamat itu yakin pasti ia datang. Tidak ada syak padanya, kata ia datang sungguh, tapi manusia kebanyakan tak beriman. Mari kita tengok lagu mana penafsiran dia daripada alim ulama kita pada pengajian yang lagi akan datang. Maka pada hari ibadah malam ini, sekadar inilah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar, tahu akan hakikat hidup dunia dan hakikat akhirat, menjauhkan kita daripada orang yang lalai dan orang yang tak beriman dan ragu terhadap hari akhirat, dan pilih dunia di atas akhirat. Kita tak jauh daripada bala petaka itu. Dan jangan kita terlupalah sama-sama kita sebab pengajian kita dan berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada bala petaka, diri kita, keluarga kita, ibu bapa kita, negara kita, kampung kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara seluruhnya. Pada akhir ni, marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, marilah sama-sama kita bersatu capur tangih dalam arti kata nak membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda. Janganlah kita bakhil perkara tersebut, kerana itu nak sama-sama kita berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Itulah jalan yang kita nak sama-sama pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.